Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita masih lagi dalam unit keempat, iaitu sumber perundangan Islam. InsyaAllah kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan al-uruf. Apakah yang dimaksudkan dengan uruf? Okey. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, dari segi bahasa, al-uruf bermaksud berikut, ikut atau menurut. Al-uruf juga adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia dan menjadikan sesuatu itu sebagai tata cara kehidupan, sama ada dari segi percakapan, perbuatan atau warisan yang telah ditinggalkan. Huruf juga didefinisikan sebagai berterusan. Wal mursalatu urfa, maksudnya demi makhluk-makhluk yang dihantarkan berturut-turut menjalankan tugasnya. Lafaz uruf membawa maksud berturut-turut, bersesuaian dengan perihal uruf. Manakala dari sudut istilah ahli usul fiqh pula, An-Nasafi di dalam kitabnya Al-Mustafa Syarah Al-Fiqh An-Nafi' mentarifkan uruf sebagai perkara yang telah tersemat di dalam jiwa menurut akal fikiran dan diterima baik oleh naluri manusia yang betul. Takrifan jelas menunjukkan bahawa uruf meliputi perkara sama ada perkataan atau perbuatan yang sudah menjadi amalan dan diterima oleh masyarakat mengikut pertimbangan akal yang sihat. Secara ringkasnya, uruf pada bahasa dan istilah usul fiqh mempunyai kaitan yang rapat, terutamanya pada makna berturutan. Ini kerana sesuatu tidak dikira sebagai uruf dari segi istilah kecuali jika ia berturutan dan berulang-ulang sehingga kekal dan sebati dalam kehidupan. Di dalam uruf terdapat beberapa pembahagian, iaitu dari aspek sebab dan pergantungan, aspek sumber dan juga aspek perakuan dan penolakan syarak. Dari aspek sebab dan pergantungan terdapat dua bahagian yang terkandung di dalam aspek ini, iaitu dari sudut perkataan atau lafaz dan juga perbuatan. Uruf perkataan ialah uruf yang berkaitan dengan penggunaan perkataan untuk makna-makna yang sudah menjadi kebiasaan dan difahami oleh masyarakat setempat atau orang ramai. Dengan kata lain, sesuatu perkataan itu telah bergantung menjadi satu kebiasaan ataupun sesuatu masyarakat telah biasa menggunakannya. Misalnya firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Di sini diambil kira dari sudut lafaz dan perkataan awladukum. Daripada ayat ini, lafaz tersebut adalah lafaz yang merujuk kepada lelaki dan perempuan. Namun mengikut uruf dan adat, ia hanya terbatas kepada lelaki saja. Manakala contoh yang kedua dapat dilihat melalui ayat Al-Quran, wa huwa alladhi sakhara al-bahra litakulu minhu lahman tariya. Maksudnya, dan dialah yang memudahkan laut
supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup. Melalui ayat penggunaan lafaz lah dalam Al-Quran menyatakan ia adalah daging. Namun mengikut adat kebiasaan dimasukkan adalah ikan dan ia terkeluar daripada kategori daging. Selain itu, uruf amali ialah uruf yang berkaitan dengan perbuatan ataupun amalan yang telah menjadi kebiasaan manusia dan orang ramai. Perbuatan itu, perbuatan atau amalan itu sememangnya sentiasa diamalkan. Contoh uruf perbuatan ialah amalan jual beli dilakukan dengan keadaan hanya berujuk tanpa sirah ijab dan kabul. Hal ini menunjukkan bahawa perbuatan berujuk-rujuk tanpa sirah ijab dan kabul adalah dibenarkan oleh syarak, memandangkan ia merupakan sesuatu perkara yang menjadi kebiasaan dan uruf masyarakat setempat. Seterusnya, aspek kedua ialah aspek sumber. Di dalam aspek ini terdapat 3 bahagian yang akan menjadi tajuk perbincangan, iaitu am, khas dan syar'i. Uruf am ialah sesuatu perbuatan atau perkataan yang sememangnya menjadi kebiasaan di seluruh pelosok dunia dan semua negara, dan perkara ini akan berkekalan sepanjang zaman. Antara contoh uruf am ialah tidak kira mengambil tempoh penggunaan bilik air. Di dalam situasi ini, semua orang akan membayar dengan kadar dan harga yang sama, serta tidak dikira sama ada lama atau sekejapnya seseorang itu menggunakan bilik air. Hal ini telah menjadi suatu perkara biasa di seluruh pelosok dunia. Tidak ada satu pun negara di dunia akan menetapkan bahawa seseorang itu perlu membayar berdasarkan tempoh penggunaan bilik air. Selain itu, memasuki masjid tanpa menanggalkan kasut ataupun selipar dikira telah menghina kemuliaan dan mencemari kesucian masjid. Situasi ini adalah menjadi perkara yang biasa yang diamal oleh masyarakat di seluruh dunia. Di samping itu, uruf khas ialah sesuatu perkara yang telah menjadi kebiasaan atau dikenali hanya di kalangan penduduk dan masyarakat di sesebuah negara atau negeri atau di kawasan serta kumpulan-kumpulan tertentu. Contoh uruf ini ialah seperti di negara Malaysia. Seseorang yang ingin memasuki rumah orang Islam tanpa menanggalkan kasut atau selipar adalah dianggap sebagai kurang ajar dan menghina tuan rumah. Namun demikian, situasi ini berbeza dengan negara-negara barat seperti Amerika. Selain itu, perkataan ad-dabah telah dikenali oleh penduduk di Iraq sebagai kuda. Walau bagaimanapun, istilah itu hanya digunakan di negara Iraq sahaja dan bukan di negara-negara lain. Ini menunjukkan bahawa uruf khas tidak meliputi kesemua negara, akan tetapi hanya meliputi kawasan-kawasan tertentu sahaja. Uruf syar'i. Uruf syar'i pula ialah satu lafaz yang telah digunakan oleh syarak dengan makna yang khusus. Hal ini dapat dilihat melalui makna yang terdapat di dalam sesuatu lafaz. Contoh, lafaz sembahyang. Sembahyang dari sudut bahasa bermakna berdoa untuk kebaikan, manakala dari segi istilah syarak bermaksud perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Melalui kedua-dua pengertian ini, makna dari segi bahasa dan istilah adalah berlainan. Namun istilah syarak menunjukkan makna tertentu ialah bukan sekadar doa, tetapi ada perbuatan lain yang perlu dilakukan sehingga sah perbuatan tersebut. Manakala perkataan puasa dari segi bahasa ialah menahan diri
Istilah syarak pula bermaksud menahan diri daripada sesuatu perkara yang boleh membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini menunjukkan bahawa berpuasa perlulah merangkumi perbuatan yang menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa bagi membolehkan perbuatan puasa itu sah dan diterima. Akhir sekali, ialah dapat dilihat melalui aspek perakuan dan penolakan syarak. Ia terbahagi kepada dua, iaitu dari segi sahih dan fasid. Uruf yang sahih di sini bermaksud segala adat yang berkaitan dengan perbuatan, perkataan, sama ada ia khas atau am, itu tidak bercanggah dengan nas syarak maupun ijma'. Selain itu, ia juga membawa masuk sesuatu perkara yang menjadi kebiasaan orang ramai untuk melakukannya tanpa membatalkan perkara wajib, serta tanpa mengharamkan yang halal dan tanpa menghalalkan yang haram. Contoh uruf sahih adalah seperti perlunya sekufu di dalam perkahwinan. Tiada syarat tersebut pada asalnya di dalam nas, namun syarat uruf itu diterima. Di dalam hal ini tiada hukum pada asalnya, namun uruf ada menetapkan dan ia tidak bercanggah dan boleh diterima. Manakala uruf fasid adalah segala adat yang berlaku dalam masyarakat dan didapati bertentangan dengan syariat Islam. Contoh uruf fasid ialah tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Hal ini jelas bertentangan dengan syarak kerana Islam sama sekali melarang umatnya tidak berpakaian, apatah lagi ketika beribadat kepada Allah. Di samping itu, pergaulan bebas dan tidak menutup aurat di antara perempuan dan sepupu lelaki yang sering berlaku di dalam masyarakat adalah sama sekali bercanggah dengan nas, iaitu mengharamkan merendahkan aurat kepada bukan muhrim. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, di sana terdapat perselisihan di antara ulama usul fiqh sama ada menerima atau menolak uruf sebagai salah satu daripada sumber untuk mengeluarkan hukum dalam permasalahan fiqh. Golongan yang menerima ialah ulama Hanafi dan Maliki. Mereka menerima uruf sebagai hujah atau dalil hukum. Manakala Imam Malik pakaikan hukum uruf dalam kitabnya Al-Muwatta. Ulama Hambali juga berpegang kepada uruf sebagai sumber hukum, bahkan meluaskan penggunaannya. Mereka mengiktiraf uruf sebagai sumber hukum syarak kerana ia adalah selari dengan nas syarak. Oleh itu mereka menetapkan bahawa wajib beramal dengan hukum yang diistinbat melalui uruf. Ini berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil yang tinggal dengan kejahilannya. Surah Al-A'raf ayat 199. Berdasarkan ayat Allah ini, Allah mengambil kira uruf dan adat sebagai salah satu untuk dijadikan sumber hukum. Manakala uruf sememangnya adalah satu perkara yang boleh dijadikan sumber hukum, ia menjadi kehujahan mazhab Hanafi dan Maliki. Manakala golongan yang tidak menerima uruf sebagai hujah ialah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menerima uruf sebagai sumber hukum secara jelas dan nyata. Mazhab Zaidiyah dan Syiah juga tidak menerima uruf sebagai sumber hukum. Golongan ini menolak kehujahan huruf kerana ia bercanggah dengan nas syarak. Contohnya seperti amalan riba yang berlaku dalam adat masyarakat jahiliyah terus diharamkan oleh syarak. Hal ini jelas bertentangan dengan syarak. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian, untuk memastikan uruf dalam syariat Islam tidak disalahgunakan, para ulama telah mengemukakan beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah, yang pertama, bersifat muttarid atau ghalib. Maksud muttarid di sini ialah uruf hendaklah menjadi amalan berterusan di kalangan pengamalnya.
Jika sesuatu perkara itu kurang diamalkan oleh pengamalnya, ia tidak dikira sebagai uruf muttalib atau ghalib. Umpamanya menyegerakan sebahagian mas kahwin serta menangguhkan sebahagiannya dikira sebagai uruf muttalib jika ia adalah amalan bagi setiap perkahwinan dalam sesuatu kawasan atau negara. Jika ia adalah amalan bagi sebahagian besar perkahwinan yang diadakan, ia adalah uruf yang bersifat ghalib. Persyaratan ini adalah merangkumi uruf am dan khas. Jika uruf am, ia disyaratkan muttalib atau ghalib dalam ruang lingkupnya yang umum, dan jika ia uruf khas, ia disyaratkan muttalib dan ghalib dalam ruang lingkupnya yang khusus. Yang kedua, wujud semasa berlakunya sesuatu permasalahan. Uruf yang hendak dirujuk dalam sesuatu permasalahan hendaklah wujud ketika berlakunya permasalahan tersebut. Jika kewujudan uruf tersebut terkemudian dari berlakunya permasalahan tersebut, ia tidak dikira sebagai rujukan dalam penetapan hukum bagi permasalahan tersebut. Tidak terdapat persepakatan ahli akad yang bertentangan dengan uruf. Syarat ini merupakan syarat utama bagi kaedah al-ma'ruf urfan kal-mashrud syartan. Kaedah ini diiktiraf selagi tidak terdapat persepakatan lain yang bertentangan dengan uruf. Contohnya, kerosakan rumah sewa yang pada asalnya ditanggung oleh tuan rumah sendiri, tetapi mengikut uruf akadnya ialah segala kerosakan akan ditanggung oleh penyewa dan bukan oleh tuan rumah. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan kehendak nas. Ini merupakan syarat terpenting bagi penggunaan uruf, kerana uruf tidak mustahil tersalah berbanding dengan nas. Begitu juga tidakkan sebahagian cendekiawan Islam moden yang mengharamkan poligami secara total dengan alasan sukar berlaku adil disebabkan kerutuhan akhlak manusia. Muttafaq ini adalah salah kerana bertentangan dengan kehendak nas. Jika diamalkan uruf yang bertentangan dengan kehendak nas, maka ia mengakibatkan banyak ayat Al-Quran dan hadis dicanggah dan dibatalkan kehendaknya. Contoh-contoh penggunaan uruf dalam furuk fiqh. Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, perselisihan fuqaha ini dikatakan kerana berlainan masa dan keadaan suasana, bukan kerana berlainan hujah dan dalil. Maka jika seseorang mujtahid mengeluarkan suatu hukum atau fatwa yang berasaskan kepada uruf di negeri atau negara yang berlainan, urufnya tidak semestinya mengikutinya. Contohnya, Abu Hanifah menafikan bahawa paksaan tidak diambil kira, melainkan paksaan daripada sultan, manakala Abu Yusuf dan Muhammad tidak berpendapat sedemikian. Bahkan paksaan boleh terlaksana dan diambil kira sama ada datangnya daripada sultan ataupun tidak. Fuqaha Malikiyah pula menetapkan bahawa lelaki yang keluar di khalayak ramai dalam keadaan kepalanya terbuka adalah mencacatkan keadilannya bagi orang-orang timur, sedangkan bagi orang-orang barat tidak sedemikian. Ini kerana dilihat kepada uruf yang berlainan. Uruf sedemikian telah berubah di kebanyakan negara di timur. Oleh sebab itu hukum juga turut berubah. Mengikut riwayat Imam Malik, beliau membenarkan dakwaan suami tentang penyerahan mas kahwin apabila berlaku perbalahan di antara suami isteri dalam hal tersebut setelah mereka berdua bersatu. Sedangkan pada zahirnya hendaklah dibenarkan dakwaan isteri. Ini adalah kerana pada asalnya tiada penerimaan mas kahwin tersebut. Kemudian fuqaha memberi alasan ke atas hukuman Imam Malik itu bahawa mengikut adat kebiasaan di Madinah, lelaki tidak akan bersatu dengan isterinya melainkan selepas perempuan itu menerima mas kahwin. Oleh yang demikian, adat itu telah berubah, maka hukum juga telah berubah, iaitu dibenarkan dakwaan isteri bersama sumpahnya.
Berdasarkan ulama mutakhir mengharuskan ambil upah mengajar Al-Quran, tetapi mengikut keharusan perkara tersebut menyalihi di sisi ulama. Antaranya ulama Hanafiyah melihat pada perubahan masa dan tiada lagi bayaran dari Baitul Mal kepada para guru dan sebagainya. Maka sekiranya mereka menumpukan perhatian kepada terhadap bidang lain seperti pertanian, perniagaan atau sebaliknya, nescaya akan terabailah pengajian Al-Quran dan syiar-syiar Islam. Oleh yang demikian, mereka menetapkan bahawa antara syarat ijtihad adalah dengan mengambil kira adat manusia setempat. Kerana banyak hukum yang berbeza disebabkan berlainan masa, kerana perubahan adat manusia atau kerana berlakunya darurat. Jika dikekalkan juga hukum sebagaimana pada awal sebelum berlakunya perubahan adat, nescaya membawa kesulitan dan kesukaran kepada manusia dan berlawanan dengan kaedah-kaedah syariat yang terbina di atas dasar memberi keringanan dan menolak kemudaratan. Apakah peranan uruf terhadap penetapan hukum fiqh? Sidang pelajar yang dirahmati Allah sekalian, di sana terdapat beberapa peranan uruf terhadap penetapan hukum fiqh. Di antaranya yang pertama, penyokong kepada dalil-dalil fiqh. Seperti yang tadi ketahui, mudharabah ialah suatu perbuatan perkongsian harta, iaitu seorang pemilik harta, iaitu pemodal, menyerahkan hartanya kepada pengusaha untuk diusahakan modal tersebut dan keuntungan dibahagikan antara mereka berdua mengikut persetujuan. Mudharabah adalah diharuskan oleh ijma' dan diperakui oleh syarak. Firman Allah Ta'ala, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Maksudnya, dan yang lainnya orang-orang musafir di muka bumi untuk mencari rezeki dan limpah kurnia Allah. Mudharabah juga diperakui oleh baginda Rasulullah SAW apabila baginda juga pernah membuat akad mudharabah dengan Sayyidatina Khadijah, isteri baginda. Siti Khadijah telah menyerahkan hartanya kepada Rasulullah supaya baginda berniaga di negara Syam sebelum baginda menjadi Rasul. Di sini perlulah disebutkan bahawa mudharabah telah pun diamalkan dalam masyarakat Arab dan telah menjadi uruf dalam masyarakat mereka, iaitu amalan ini telah menjadi adat kebiasaan masyarakat Arab dahulu, dan apabila datang ajaran Islam maka ia diperakui. Meskipun mudharabah diharuskan oleh syarak, namun kadar perkongsian keuntungan antara dua pihak adalah berbeza mengikut adat dan uruf. Kadar perkongsian keuntungan ini bolehlah diukur melalui nisbah 50-50, 70-30 atau selainnya. Tuntasnya dapatlah dipahami di sini bahawa uruf ialah adat kebiasaan masyarakat sesebuah tempat berperanan sebagai penyokong dan menguatkan dalil-dalil fiqh yang telah sedia ada. Yang kedua, penghurai kepada hukum-hukum fiqh yang terkandung dalam nas. Seorang bapa berkewajipan memberi nafkah dari sudut makanan dan pakaian kepada ibu yang menyusukan anaknya. Nafkah yang wajib diberi adalah mengikut kadar keperluan, kemampuan bapa serta mengikut keadaan semasa. Tuntutan supaya bapa memberikan nafkah kepada ibu bertepatan dengan nas syarak. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan kewajipan bapa ialah memberi makanan dan pakaian kepada ibu yang menyusukan anak itu menurut cara sepatutnya. Dalam ayat di atas, Allah telah mewajibkan kepada seorang bapa untuk memberi makanan dan pakaian kepada ibu mengikut uruf, iaitu mengikut adat kebiasaan suatu tempat. Kadar bagi seseorang bapa untuk memberikan nafkah, makanan dan pakaian adalah tidak ditetapkan dengan sesuatu bilangan atau ukuran, malahan mengikut adat kebiasaan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, bapa mestilah berusaha mencari ibu susuan untuk anaknya supaya ia boleh disusukan. Seterusnya, bapa juga perlulah menyedia upah kepada orang lain yang menyusukan anaknya kerana ia merupakan kewajipan dan tanggungjawab
kepada seseorang bapa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang maksudnya, dan jika kamu hendak beri anak-anak kamu menyusu kepada orang lain, maka tidak salah bagi kamu serahkan upah yang kamu mahu beri itu dengan cara yang patut. Ayat ini mengatakan bahawa seseorang bapa perlu memberi nafkah kepada ibu yang menyusukan anak. Bapa juga perlulah mencari ibu susu untuk anaknya dan memberikan upah yang sewajarnya sekiranya si ibu tidak mampu untuk menyusukan anaknya disebabkan atas kesibukan bekerja. Upah yang diberikan kepada ibu susu juga perlulah mengikut adat kebiasaan masyarakat setempat. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa uruf berperanan sebagai penghurai kepada hukum-hukum fiqh yang terkandung dalam nas. Yang ketiga, mengkhususkan nas-nas yang bersifat umum. Pemakaian uruf sebagai sumber hukum tidak bererti membatalkan nas-nas syarak yang telah sedia ada. Namun uruf dapat mengkhususkan nas-nas syarak yang bersifat umum. Oleh yang demikian, di sini dapatlah difahami bahawa uruf dapat membataskan nas-nas syarak yang bersifat umum. Sebagai contoh hadis daripada baginda Rasulullah yang berbunyi, yang bermaksud Nabi melarang menjual apa yang tidak ada di tangan seseorang. Hadis di atas adalah berbentuk umum, iaitu telah menegas segala bentuk jual beli tanpa berlakunya penyerahan barang. Larangan ini seharusnya termasuk dalam jual beli dengan cara pemesanan barang, iaitu istisna atau jual salam, jual beli. Kerana jual beli dengan cara ini juga tidak mengalami proses penyerahan barang. Namun uruf mengkhususkan bahawa jualan bertempah yang berskala kecil atau besar melalui uruf dibolehkan. Tuntasnya di sini telah jelas bahawa uruf berperanan sebagai pentafsis kepada nas-nas syarak yang berbentuk umum, dan situasi di atas dapat dijadikan contoh, iaitu uruf masyarakat yang gemar menjalankan jual beli secara pesanan, iaitu istisna, telah menjadikan jual beli dengan cara ini terkeluar dari larangan jual beli tanpa barang ada di tangan pembeli maupun penjual. Yang keempat, rujukan kepada pemerintahan dan penetapan hukum ta'zir. Ta'zir membawa maksud tiap-tiap tindakan atau hukuman daripada pemerintah yang boleh menakutkan orang lain daripada melakukan kesalahan untuk tujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Penetapan hukuman yang dikeluarkan oleh pemerintah hendaklah tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Pemerintah juga perlu menggubal undang-undang atau hukuman mengikut keadaan masyarakat setempat ataupun adat kebiasaan, iaitu uruf. Oleh yang demikian, akan wujud hukuman ta'zir yang berbeza-beza mengikut perbezaan rakyat setempat dan adat kebiasaan, dan perbezaan ini hendaklah dihormati. Masyarakat di negara yang berbeza tidak boleh mempersoalkan hukuman pemerintah yang dikeluarkan oleh negara masing-masing, kerana hukuman tersebut digubal mengikut kesesuaian masyarakat setempat. Penetapan hukum ta'zir berdasarkan uruf dirasakan penting apabila ia berkaitan dengan penetapan hukum oleh pemerintah di negara yang keseluruhannya terdiri daripada golongan yang kaya. Negara yang mengandungi jenis masyarakat seperti ini adalah tidak relevan menetapkan hukuman bagi sesuatu kesalahan dengan denda wang ringgit. Ini kerana hukuman tersebut tidak akan memberi keinsafan sepenuhnya kepada pesalah, dan jauh sekali menakut-nakutkan pesalah untuk mereka meninggalkan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dari sudut yang lain pula, sesebuah negara berkemungkinan sangat relevan dengan peruntukan hukuman penjara bagi seseorang yang melakukan kesalahan. Hal ini kerana sememangnya hukuman penjara seperti ini dapat memberi kesedaran kepada pesalah, kerana seperti yang kita ketahui bahawa hukuman penjara itu sangat menyusahkan apabila seseorang dikurung dan segala pergerakan mereka
dibataskan berbanding dengan hukuman membayar denda yang dirasakan lebih mudah, seterusnya boleh menyebabkan pesalah mengulangi kesalahan lalu. Namun ada juga setengah masyarakat di setengah negara merasakan bahawa hukuman penjara seperti ini masih tidak dapat mengurangkan jumlah pesalah dalam negara mereka. Ada di antara mereka yang merasakan hukuman tersebut itu adalah lebih baik dilaksanakan berbanding hukuman penjara, kerana sebatan dapat menyakitkan pesalah, seterusnya menginsafkan mereka untuk tidak mengulangi semula kesalahan tersebut. Kesimpulannya, hukuman ta'zir adalah berbeza mengikut setiap tempat dan setiap masyarakat dalam sebuah negara. Perbezaan ini adalah disebabkan setiap negara memiliki masyarakat yang pelbagai dari segi ragamnya dan kehendaknya, dan adalah amat wajar hukuman yang ditetapkan atas mereka yang melakukan kesalahan juga berbeza dari setiap negara. Oleh itu jelaslah di sini bahawa uruf berperanan dalam menjadi sumber rujukan pada pemerintah bagi menetapkan sesuatu hukum untuk rakyat mereka yang dirasai sesuai mengikut keadaan mereka. Dan yang kelima, sebagai pembantu dalam proses tarjih. Terdapatlah larangan bagi seseorang wanita bermusafir tanpa ditemani oleh mahramnya atau suami. Larangan ini bertepatan dengan hadis daripada Ibnu Abbas dan yang lainnya daripada Rasulullah SAW yang bermaksud seseorang perempuan tidak boleh musafir kecuali bersama-sama mahramnya. Jika dilihat pada zaman Rasulullah hal ini berlaku, yaitu larangan wanita bermusafir tanpa diiringi mahramnya, kerana wanita adalah mustahil untuk dibenarkan musafir dengan unta melintasi padang pasir yang luas tanpa ditemani oleh mahram mereka. Ini adalah kerana yang dilihat sebagai illah atau sebab di sebalik larangan daripada hadis Rasulullah tadi. Ulama fiqh melihat pada illah kerana selepas kewafatan Rasulullah dan suasana di Arab menjadi aman, maka para wanita termasuk Aisyah radhiyallahu anha telah mengerjakan haji tanpa mahram. Maka ulama fiqh melihat hadis itu tertakluk pada suasana dan keselamatan seseorang wanita ketika bermusafir. Jika perjalanan selamat dan bebas dari gangguan binatang buas, penjahat atau jatuh pada syahwat, maka larangan itu diangkat. Menurut Profesor Yusuf Abdullah Al-Qardawi, pada masa sekarang suasana sudah aman. Ini ditambah pula dengan wujudnya berbagai rangkaian lebuh raya dan kemodenan alat pengangkutan seperti kereta, kapal terbang serta rangkaian telekomunikasi yang canggih, menjadikan sesuatu perjalanan dalam satu kumpulan lelaki dan perempuan tanpa mahram, jika aman dari fitnah, adalah diharuskan. Justru dengan munculnya berbagai sistem keselamatan yang hebat dan canggih yang boleh menegah manusia berlakunya benda-benda yang tidak diingini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, diriwayatkan daripada Adi bin Hatim daripada Rasulullah SAW yang bermaksud, kelak akan ada wanita dari kota Hirah yang pergi mengunjungi Baitullah tanpa disertai suami, dengan tidak merasa takut kecuali kepada Allah. Hadis ini telah memberitahu adanya petunjuk dari Rasulullah akan hal yang bakal berlaku. Mengikut pandangan Ibnu Hazm, hadis ini ada kaitan dengan kemungkinan Islam akan berkembang sehingga serata dunia, dan untuk berhijrah atau bermusafir perlu merintangi laut dan bukan setakat padang pasir. Kesimpulannya, uruf perdana sebagai pembantu dalam proses tarjih apabila membenarkan seorang perempuan untuk bermusafir dengan syarat perlu ada tujuan yang baik dan bukanlah untuk bersukaria. Keharusan ini perlulah dengan adanya alasan yang kuat untuk keluar bermusafir, seperti menuntut ilmu, mencari rezeki atau melakukan sesuatu ibadat. Secara kesimpulannya, uruf merupakan sesuatu yang diketahui manusia dan mereka mempraktikkan dalam kehidupan, baik berupa perbuatan atau percakapan.
Uruf dikira sebagai salah satu sumber hukum yang diterima di kalangan jumhur ulama meskipun berada di luar lingkup nas. Uruf terbagi kepada dua bahagian, iaitu uruf dari segi perbuatan dan percakapan. Seperti yang diketahui, uruf perbuatan ialah apa sahaja yang berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan orang ramai dalam bermuamalat di antara satu sama lain. Antara contoh yang dapat diketengahkan melalui pembahagian ini adalah perbuatan meninggalkan slipper apabila memasuki masjid bagi memelihara kesuciannya. Manakala uruf percakapan pula adalah yang berkaitan dengan penggunaan perkataan untuk mana-mana yang sudah menjadi kebiasaan orang ramai, seperti lafaz al-walad. Lafaz ini sememangnya diketahui sebagai makna yang hanya merujuk kepada anak lelaki, bukan anak perempuan. Seterusnya, pembagian uruf dari sudut hukum dapat dilihat dalam dua pengkelasan, iaitu uruf yang benar dan yang salah. Uruf yang benar ialah segala adat yang tidak bercanggah dengan nas dan syarak serta tidak mendatangkan kemudaratan kepada manusia. Manakala uruf yang salah pula ialah segala adat yang berlaku dalam masyarakat dan didapati bertentangan dengan syariat. Sebagai contoh, pergaulan bebas antara sepupu lelaki dengan perempuan tanpa batasan aurat telah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan merupakan adat yang sangat bertentangan dengan syarak. Selain itu, untuk menerima penggunaan sesuatu uruf itu bukanlah mudah, namun memerlukan beberapa syarat yang telah ditetapkan. Antaranya, suatu uruf itu diamalkan secara berterusan dalam semua masalah atau dalam keadaan kebanyakan masalah. Hal ini adalah kerana bukan dikatakan uruf bagi sesuatu yang hanya diamalkan masyarakat dalam tempoh yang terhad. Seterusnya, uruf itu mislah wujud dan diamalkan ketika berlaku tindakan yang sama atau berupa uruf perbuatan ataupun perkataan, tidak menyalahi syarat dan mestilah diamalkan oleh orang ramai. Akhir sekali, meskipun uruf berada di luar lingkup nas syarak, namun uruf mempunyai banyak peranan dalam penetapan hukum. Hukum fiqh antaranya sebagai penyokong terhadap dalil-dalil fiqh. Penghurai kepada hukum-hukum fiqh mengkhususkan dalil-dalil nas secara bersifat umum dan membantu pemerintah dalam menetapkan sesuatu hukum. Wallahu ta'ala.